Selamat malam, salam sejahtera. Berita yang paling menggemparkan seluruh Malaysia, Tun Mahathir Mohamad, saya tidak mengaku salah dan bersedia ke mahkamah, katanya. Ulasan sepenuhnya. Apandi Ali telah fail tuntutan di mahkamah terhadap saya setelah saya letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dia tuduh yang saya berniat jahat dan tidak turut undang-undang dalam menamatkan perkhidmatannya sebagai peguam negara. Saya telah beri kenyataan saya kepada pihak peguam negara. Saya pertahan tindakan saya dan percaya bahawa saya telah ikut prosedur yang ditetapkan dengan menasihati Yang di-Pertuan Agong bagi menamatkan perkhidmatannya sebagai peguam negara. Pada masa itu, saya berasa Apandi tidak dapat bertindak bebas kerana dia merupakan peguam UMNO sejak sekian lama. Dia tidak mungkin dapat berlaku adil dalam siasatan terhadap Wan MDB dan salah laku Najib Razak. Malahan dia telah kata bahawa bekas Perdana Menteri itu tidak bersalah kerana kononnya tiada kes sebelum apa-apa tindakan siasatan dibuat. Sikap berat sebelah Apandi terbukti apabila Najib didapati bersalah oleh Hakim Mahkamah Tinggi dan Rayuan dan dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta. Semasa saya beri keterangan kepada pihak peguam negara Idris Harun bagi persediaan kes saman Apandi terhadap saya, setelah dimaklum bahawa proses penamatan perkhidmatan itu betul dan mengikut prosedur dan rule of law. Mereka maklumkan bahawa saya dan kerajaan telah memberi nasihat betul kepada Yang di-Pertuan Agong supaya Apandi Ali ditamatkan perkhidmatan. Saya terkejut apabila baca berita baru-baru ini tentang satu penyelesaian di luar mahkamah dibuat di antara kerajaan dan Apandi. Terma penyelesaian juga dirahsiakan. Saya tidak pun dimaklum tentang terma penyelesaian walaupun saya merupakan saksi utama. Saya menulis kepada peguam negara. Saya tidak bersetuju dengan cara penyelesaian tersebut dibuat. Saya berasa kerajaan tidak sepatutnya tunduk memandang bahawa tindakan penamatan perkhidmatan Apandi mengikut semua urusan dan kuasa yang ada pada kerajaan. Saya tidak faham kenapa terma penyelesaian harus dirahsia dari saya serta rakyat. Rakyat berhak tahu, lebih-lebih lagi jika ianya melibatkan pampasan. Apakah pampasan perlu dibayar jika tindakan dibuat mengikut undang-undang? Di mana prinsip rule of law? Saya berpendapat penyelesaian memberi pampasan besar itu untuk seorang yang gagal melaksanakan tanggungjawab dengan baik adalah amat dikesali di waktu mana sekalipun. Saya tidak mengaku bersalah dan bersedia untuk tuntutan Apandi diadili di mahkamah. Ditulis oleh Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri dan ahli Parlimen Langkawi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Halo, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Oke lah, aku ada cerita dengan kamu semua. Ada orang tweet dengan aku, dia kata 6 hari lagi Najib akan tercerai. Apalah sampai tercerai-cerai ini? Apa yang kau benci dengan Najib? Aku kata dengan dia. Aku tweet balik dia, dia tweet balik aku. Aku kata apa yang hal 6 hari lagi Najib dalam kritikal. 6 hari lagi Najib akan tersembam. 6 hari lagi Najib akan menyesal sampai minta ampun. Apa pula masalah Najib 6 hari lagi nih? Aku pula mencari masalah sampai aku tertanya-tanya. Kamu tahu ke apa yang terjadi 6 hari lagi? Nah, aku pun tak tahulah. Baru juga aku tahu tadi apabila abang aku bagi tahu 6 hari lagi dunia akan gempa bumi, akan terjadi tsunami. Tsunami lah pula. Tsunami apa? Bukanlah, bukan tsunami, bukan juga gempa bumi, bukan juga manusia jadi monyet balik, tak. Tapi yang hebatnya 6 hari lagi Malaysia akan berkumandang paling hebat di muka bumi. Malaysia akan paling berhenti. Masa itu semua orang di Malaysia akan berhenti bernafas. Masa itu seluruh siaran televisyen akan berhenti bersiaran sebentar. Dia lebih penting daripada yang lebih penting. Mungkin sama penting dengan pengumuman Raya Hud.
Apa yang lebih penting daripada pengumuman raya? Raya punya pengumuman lagi penting. Walaupun ada orang tulis dengan tweet dengan aku kata mereka kena prank. Tapi tak apalah. Selamat Hari Raya kita ucapkan kepada semua. Maaf zahir dan batin 0-0. Walaupun mereka kata 1-0. Sebab Najib telah dijemput makan rendang di istana. Manakala Anwar pula tak dijemput. Mereka kata 1-0. Tak apalah. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi bilang orang Sabah. Jangan kau marah kalau aku cakap saja Sabahan. Kau paham juga itu kan? Jangan kau cakap pula aku orang Indon. Nanti aku marah nanti. 6 hari lagi apa yang jadi? Menurut tweet yang aku dapat terkini, 6 hari lagi mereka mengingatkan reminder, notification keluar 15 juta kali di handphone aku mengatakan Najib bakal akan berdebat dengan Anwar dan akan kalahkan Najib. Anwar. Aku heran. Apa maksud kau 6 hari lagi Anwar akan kalah? Anwar akan kalah oleh Najib. Pandai-pandai aja kau kasih kalah si Anwar. 6 hari lagi Anwar dan Najib akan berdebat. Tapi ada perubahan sedikit jadwalnya. Kalau sebelum ini dikatakan berlangsung di tapi ada cerita semalam dalam Malaysia kini mengatakan ada macam tangan gahib yang mau campur tangan, lebih kurang macam itulah. Akhirnya tak jadi di dipindahkan ke Pusat Penerangan Pelancongan Malaysia Matik. Tariknya tidak ada perubahan 12 Mei pula. 12 Mei dan yang hebatnya ada netizen kata belum ada akuan rasmi daripada Najib lagi. Anwar je yang balik-balik masuk di dalam media dengan begitu yakin dan sentiasa mengupdate. Najib pula tak pernah yang sentiasa memberikan komen hanyalah pejabat Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita harap-harap nanti janganlah sampai ada pula nak batal lagi, nak buat ini lagi, permintaan itu lagi dan sebagainya. Aku rasa lah kan nanti kan ada orang yang akan terkantoi lah di dalam debat tuh. Karena ada orang tweet di dalam tweet Anwar yang aku baru baca sebentar tadi, apabila Anwar mengesahkan bahwa debat itu sah akan dibuat di Matik. Apa yang Anwar tulis di situ dibalas oleh netizen, mereka mengatakan Anwar jangan confident sangat. Jangan confident sangat sebab tidak ada pengakuan rasmi daripada Najib secara pribadi, daripada mulut dia sendiri yang mengatakan on. Biasalah kan, ada orang pandai on tak on, lepas off. on off terus. Macam-macam lah alasan dia kan. Tapi sebelum kita berpisah untuk isu pada petang ini, tolong dulu kamu komen, bagi tahu saya siapa sebenarnya yang kamu suka. Ada pendapat kamu siapa yang akan kalah nanti? Siapa yang akan tewas nanti? Walaupun ada juga netizen yang menulis lah, yang macam tak puas hati. Mereka kata dua-dua banduan. Ya tak salah lah kata Anwar tu bekas banduan. Memang Anwar pernah jadi banduan. Dan Najib pula belum lagi jadi banduan tapi telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Dan sekarang ini belum lagi dijatuhkan, belum lagi dimasukkan penjara lah, sedang menanti rayuan. Kita belum tahu rayuannya lulus atau tidak. Jadi mereka kata siapa yang akan kalah? Aku tak tahulah siapa yang akan kalah, tapi secara faktanya aku rasalah kan Anwar akan menang. Kenapa? Sebab Anwar tu dah biasa debat. Banding dengan Najib tak pernah debat. Debat dengan siapa? Debat sikit saja dia tak nak. Ada banyak kali Anwar bawa dia debat tapi tak pernah jadi-jadi. Harap-harap kali ini jadilah ya. Jadilah, harap-harap jadilah. So itu dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi, bye-bye.